Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Warga Dewan sekalian, bersyukur ke atas hadrat ilahi dengan izinnya. Pada hari ini kita bertemu dalam satu Dewan Forum secara atas talian bersama saya Radha binti Yusairi sebagai moderator pada hari yang berbahagia ini. Hadirin sekalian, sebelum saya memperkenalkan barisan panel kita pada hari ini, kita sedia maklum saban hari di Malaysia kini kes jangkitan coronavirus atau dipanggil sebagai COVID-19 semakin mendadak sehingga kan telah mencatat kes paling tertinggi sebanyak 9,020 kes pada 29 Mei 2021. Akan tetapi sebuah perkara lain yang menjadi buah mulut ataupun halwa telinga setiap rakyat adalah berkenaan vaksin. Ada yang mengatakan vaksin ini merupakan punca kepada kematian dan peningkatan kepada kes COVID-19. Tidak cukup dengan itu, ada juga yang menyebut vaksin inilah merupakan agenda Yahudi atau agenda Yahudi sendiri untuk memasukkan microchip ke dalam badan manusia dan sebagainya. Oleh itu, topik perbincangan forum kita pada hari ini adalah berkenaan vaksin, fakta atau auta. Persoalan inilah menjadi kunci utama forum yang akan kita gunakan untuk membuka pintu-pintu kegemilangan, terutama sekali kesahihan di sebalik vaksin itu sendiri. Sebelum kita menggali lebih dalam, moleklah kiranya saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada anda. Bersama saya adalah 4 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Ahli panel kita yang pertama tampak berseri saudari Nur Hafizah binti Zaini. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua lagi bergaya, saudari Nur Nadia Natasha binti Zulkafli. Selanjutnya, si cantik Nur Hani Atirah binti Abu Hanifah sebagai panel yang ketiga. Dan akhir sekali, nampak saja malu tetapi berani, saudari Nurul Syafiqah binti Sulaiman sebagai panel keempat kita. Sebelum kita pergi lanjut, saya ingin mengupas sedikit mengenai tajuk forum kita ini. Vaksin merupakan produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia bagi merangsang sistem kekebalan tubuh manusia atau dipanggil sebagai imunisasi. Dalam masa yang sama, vaksin juga melindungi diri daripada penyakit tertentu dan mencegah daripada kita sendiri terkena kesakitan atau mendapat jangkitan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada saudari Hafizah dan persoalan saya di sini, setiap yang tercipta itu pasti ada tujuannya, betul kan? Jadi, apakah tujuan vaksin itu dicipta? Okey, terima kasih kepada moderator kita, Radwa dan juga rakan panel saya. Berikut merupakan tajuk artikel jurnal yang saya kaji. Pertamanya ialah tujuan utama vaksin COVID-19 adalah untuk kurangkan gejala teruk jangkitan virus tersebut. Artikel ini ditulis oleh media baru Published in National. Di Kuala Lumpur pada 17 April, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan iaitu yang berbahagia Khairi Jamaluddin Abu Bakar menerusi laman Twitter beliau ada mengulas sisi lanjut di mana 40 orang petugas kesihatan dijangkiti COVID-19 selepas melengkapkan dos vaksinasi. Beliau berkata tujuan utama vaksin COVID-19 ini adalah untuk mengurangkan gejala teruk jangkitan virus tersebut. Hal ini termasuklah mengurangkan risiko jangkitan sehinggalah boleh menyebabkan kematian. Dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU, penggunaan alat bantuan pernafasan dan seumpamanya. Oleh itu, pengambilan vaksin ini adalah penting bagi meningkatkan tahap imunisasi seseorang. Perkara tersebut sekaligus mengurangkan beban kepada sistem kesihatan. Ujarnya, jangkitan boleh berlaku namun pada kadar yang jauh lebih rendah serta gejala tidak serius dan diyakini tidak akan menyebabkan kematian. Seterusnya, artikel jurnal kedua saya bertajuk vaksin COVID-19 yang harus bagi tujuan bagi imunisasi. Ditulis oleh Nur Azwani Yusof pada 17 Februari 2021. Kuantan Pahang fatwakan penggunaan vaksin COVID-19 yang wajib diambil oleh semua umat Islam adalah diharuskan. Mufti Pahang iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman Usman berkata,
Ini kerana penggunaan vaksin itu hanya bertujuan sebagai imunisasi badan manusia. Jadi, di Pahang kita sudah difaktualkan penggunaan vaksin COVID-19 secara semua pihak telah bersetuju dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Perundangan Hukum Syarak Negeri Pahang. Kali kelima yang telah bersidang pada 18 Disember lalu. Katanya, ketika dihubungi di Sinar Harian pada Rabu yang lalu, beliau berkata pemberian imunisasi vaksin ini secara berperingkat kepada semua golongan juga menepati prinsip maqasid syariah. Sebelum ini, Menteri Besar Pahang iaitu Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dalam kenyataan berkata, program suntikan vaksin COVID-19 di Pahang di bawah fasa 1 melibatkan seramai lebih 28,000 orang petugas barisan hadapan. Katanya, suntikan itu akan dilaksanakan pada akhir bulan ini. Menurutnya, mereka yang terlibat dalam kalangan kekitangan anggota Jabatan Kesihatan Negeri, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia dan juga Task Force COVID negeri. Bagi fasa kedua pula melibatkan lebih kepada 360,000 orang dalam kalangan mereka berisiko tinggi seperti warga emas 60 ke atas serta golongan berpenyakit kronik atau komorbid yang mana suntikan vaksin akan memulai April ini. Sekian daripada saya. Terima kasih kepada Saudari Hafizah atas penjelasan bagi tujuan vaksin itu sendiri. Jelaskan vaksin itu mampu mengurangkan gejala teruk dan boleh mengelakkan daripada kematian. Fatwa daripada Mufti Pahang sendiri menggalakkan kepada umat Islam di Pahang untuk mengambil vaksin ini bagi imunisasi badan kita. Tidak syak lagi bahawa ini memberi manfaat kepada kehidupan masyarakat sejagat. Baiklah, sekarang kita beralih kepada panel yang kedua, Saudari Nadia. Seperti yang kita maklum, terdapat pelbagai jenis vaksin yang telah wujud dan setiap vaksin itu terdapat fungsinya sendiri. Boleh Saudari jelaskan jenis-jenis vaksin yang ada? Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan pada hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Hadirin sekalian, boleh saya tanya ada berapa vaksin yang digunakan di Malaysia? Setahu saya 4. Okey. Saya rasa ada 3 yang digunakan di Malaysia buat masa sekarang. Okey. Untuk pengetahuan semua, di Malaysia mereka menggunakan 5 vaksin iaitu Pfizer BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSino Biologics dan Sputnik V. 5 vaksin ini diperolehi daripada negara-negara yang berbeza. Contohnya seperti Pfizer keluaran dari negara Amerika Syarikat, AstraZeneca keluaran United Kingdom, Sinovac dan CanSino Bio dari China dan Sputnik V dari negara Rusia. Setiap vaksin ini perlu diambil sebanyak 2 dos kecuali CanSino Bio yang memerlukan 1 dos sahaja. Keberkesanan atau seberapa baik vaksin berfungsi dilihat melalui keupayaannya untuk melindungi individu daripada simptom penyakit COVID-19. Peratus keberkesanan berbeza mengikut cara kajian klinikal dijalankan, jenis vaksin, risiko penyakit pada sukarelawan dan pelbagai faktor yang lain. Walaupun peratusan keberkesanannya berbeza, 50% merupakan tahap minimum keberkesanan vaksin COVID-19 yang telah ditetapkan oleh WHO iaitu World Health Organization. Semua vaksin yang diluluskan oleh BPFK atau dikenali sebagai Biro Pengawalan Farmasutikal Kebangsaan adalah selamat dan berkesan untuk digunakan di Malaysia. Pfizer mempunyai tahap keberkesanan 95%, AstraZeneca 62 hingga 90%, Sinovac 50.4 hingga 91.25%, CanSino Bio 65.7% dan Sputnik V 91.6%. Boleh dilihat semua vaksin ini telah mencapai tahap minimum keberkesanan untuk dijadikan sebagai vaksin COVID-19. Seterusnya, saya akan menerangkan lebih terperinci tentang jenis-jenis vaksin. Terdapat 3 jenis vaksin iaitu mRNA, vektor virus dan virusnya aktif. Vaksin-vaksin ini mempunyai fungsi dan kelebihannya yang tersendiri. Pertama, mRNA, jenis vaksin yang belum pernah digunakan ke atas manusia. Jujukan
mRNA yang dimasukkan ke dalam sel individu dapat menghasilkan protein virus yang spesifik. Molekul mRNA berfungsi untuk merangsang imuniti manusia agar mengenali protein pada virus yang disasarkan. Kelebihan vaksin ini ia mudah dan cepat dihasilkan, tiada komponen hidup dan dihasilkan secara sintetik iaitu tiada bahan kimia atau tiruan. Vaksin jenis mRNA masih lagi baru, oleh itu tiada sejarah virus yang menggunakan vaksin ini kecuali COVID-19. Contoh vaksin yang menggunakan mRNA adalah Pfizer dan Moderna. Jenis vaksin kedua adalah vektor virus. Vektor bermaksud virus tersebut telah diubah suai untuk menyampaikan kod genetik antigen yang menghasilkan protein sasaran oleh sel manusia. Virus yang telah diubah suai tadi berfungsi untuk membawa virus pembawa yang tidak membahaya bagi menyampaikan bahan genetik virus sasaran supaya merangsangkan tindak balas imun manusia. Kelebihan vaksin ini ialah keberkesanannya telah terbukti oleh teknologi dan ia mencetuskan tindak balas adaptif immunity yang lebih berkesan. Vaksin vektor pernah digunakan untuk penyembuhan penyakit seperti Ebola dan penyakit haiwan ternakan. Vaksin seperti AstraZeneca, CanSino Biologics, Johnson & Johnson dan Sputnik V menggunakan vaksin jenis ini. Akhir sekali, virusnya aktif yang digunakan oleh vaksin Sinovac. Vaksin ini menggunakan virus yang telah dimatikan melalui suhu yang tinggi, bahan kimia atau radiasi untuk merangsang tindak balas imun manusia. Keberkesanan vaksin ini juga telah terbukti oleh teknologi dan sangat sesuai untuk mereka yang mempunyai sistem imun yang lemah. Vaksin ini pernah digunakan untuk penyembuhan virus polio, iaitu penyakit yang menyebabkan kelumpuhan, Japanese encephalitis, penyakit jangkitan otak, dan rabies, iaitu penyakit anjing gila. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kepada saudari Nadia atas perkongsian sebentar tadi. Sekarang kita sudah tahu betapa banyak jenis vaksin yang wujud di dunia dan hanya 5 sahaja yang digunakan di Malaysia. Kajian-kajian pun telah membuktikan vaksin ini sangat bagus serta pencapaian untuk vaksin itu sendiri di akhirnya ia memberi kebaikan serta meningkatkan kesihatan dalam diri manusia. Seterusnya, saya akan bertanyakan soalan kepada saudari Hani. Pelbagai rungutan yang kita telah dengar daripada golongan anti vaksin atau golongan yang ketakutan daripada pelbagai pihak. Boleh saya tahu keberkesanan vaksin terhadap dakwaan-dakwaan negatif? Terima kasih kepada moderator kita dan panel-panel yang hadir pada hari ini serta terima kasih pada para hadirin sekalian. Saya akan menerangkan tentang dakwaan negatif daripada golongan anti vaksin dan kesan vaksin kepada individu. Pertama sekali, satu dakwaan daripada Dr. Roland Victor membuat satu video berkenaan vaksin. Dr. Roland menunjukkan pandangan yang negatif terhadap vaksin COVID-19 Pfizer dan hanya fokus kepada kesan sampingan vaksin tanpa penjelasan yang menyeluruh. Tindakan ini memberi kesan kepada masyarakat kerana masyarakat mudah percaya apatah lagi jika yang berkata itu daripada seorang profesional, contohnya daripada doktor ini. Merujuk artikel Dr. Musa Nordin pada tahun 2020 yang menjawab tentang isu ini, iaitu isu daripada anti-vaksin Dr. Roland. Dr. Roland dan pengikutnya harus maklum bahawa kedua-dua vaksin Pfizer dan Moderna mempunyai kadar kebersamaan yang tinggi, iaitu 95%. Pfizer dan Moderna telah menerbit keputusan ujian fasa ketiga mereka dalam New England Journal of Medicine, iaitu jurnal perubatan yang tersohor di dunia. Kajian Pfizer dan Moderna menggunakan 73,000 subjek. Ini penting untuk memastikan kerja yang dibuat memberi rumusan yang tepat. Pfizer dan Moderna telah pun digunakan sebanyak 140 juta dos di lebih 60 buah negara. Masalah Dr. Roland ialah dia banyak mengutuk vaksin Pfizer tetapi tidak memberi pilihan ataupun penyelesaian kepada masalah COVID-19. Dia harus bersikap menjadi sebahagian daripada penyelesaian, bukan sebahagian daripada masalah. Kajian yang paling mutakhir menunjukkan bahawa vaksin Pfizer bukan sekadar mencegah 95% daripada jangkitan COVID-19, tetapi ia juga mencegah penularan virus dengan kadar 75% daripada kajian Pusat Perubatan Sheba dan 89% daripada kajian Kementerian
kajian Kementerian Kesihatan Israel. Seperti dalam isu jururawat yang pengsan setelah mengambil vaksin Pfizer, ada yang mendakwa vaksin telah membunuh jururawat itu, sedangkan dia masih hidup dan hanya mengalami vasovagal response. Seperti video jururawat yang ambil vaksin Pfizer dan pengsan, golongan anti-vaksin memviralkan video itu mengatakan bahawa vaksin Pfizer telah membunuh jururawat itu. Padahal dia masih hidup dan hanya mengalami vasovagal response. Golongan anti-vaksin suka menakutkan pendengar dengan cerita-cerita palsu dan tidak berasaskan fakta. Selain itu, Pusat Sains Media SMC Malaysia bersama Akhbar Sains pada tahun 2021 bersama dengan The Petri Dish melancarkan kempen yakini vaksin sebagai inisiatif melawan mitos dan salah faham masyarakat mengenai vaksin COVID-19. Orang muda dan wanita dilaporkan mungkin berdepan kesan sampingan lebih ketara selepas mendapat suntikan vaksin COVID-19 kerana mempunyai sistem imun yang lebih kuat. Kesan sampingan yang biasa dialami termasuk sengal-sengal pada tangan, demam, pening dan keletihan. Namun, ia tidak bermakna vaksin COVID-19 kurang berkesan pada mereka yang tidak mengalami kesan sampingan berkenaan. Menurut pakar, penolong Profesor Xu Ling Yang, Naib Dekan Kesihatan Global di Sekolah Kesihatan Awam Universiti Nasional Singapura, NUS, So Wik Hok berkata, kesan sampingan yang sering dialami seperti sakit lengan, sengal-sengal pada otot, demam, pening kepala dan keletihan adalah hasil kereaktifan manifestasi fizikal sistem imun yang bertindak balas terhadap vaksinasi tersebut. Tiada kaitan secara langsung antara ketiadaan atau kehadiran kesan sampingan reaktifogenik dengan keberkesanan vaksin. Jadi mereka yang tidak mempunyai kesan sampingan juga masih dilindungi oleh vaksin ini. Sementara itu, pakar penyakit berjangkit di Hospital Jilin Girls, Dr. Ling Men berkata kesan sampingan seperti demam dan sengal-sengal adalah tanda baik bahawa tindak balas imun berfungsi pada badan kita. Kesimpulannya, kita tidak boleh percaya 100% mitos dan kata-kata anti-vaksin. Sebelum memulakan tindakan, kita perlu menjalankan kajian terlebih dahulu sebelum menyebarkan berita yang kita sendiri tidak tahu sahih ataupun tidak. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Hani. Benarlah kita mesti memperbanyakkan pembacaan dan mengetahui fakta sebenar tentang vaksin dan bukan sahaja menyebarkan perkara-perkara yang buruk dan akhirnya nanti menjadi padah yang buruk juga kepada kita semua. Kita bukan membuat masalah tetapi kita mencipta solusi kepada masalah yang kita hadapi. Dengar boleh, percaya jangan. Dan sebagai pengakhiran untuk panel seterusnya, soalan saya adalah kita tahu bahawa vaksin ini telah digunakan secara meluas di dunia. Jadi apakah saudari mempunyai statistik mengenai vaksin ini? Okey, pertama sekali terima kasih kepada moderator dan rakan panel saya. Okey, saya akan bercakap sedikit tentang pertanyaan isu pelbagai pihak berkenaan vaksin COVID ini, di mana ada yang mempertikaikan apa guna vaksin tetapi masih dijangkiti wabak COVID-19 ni. Okey, bagi saya jelaskan satu persatu. Okey, berdasarkan rujukan saya dari artikel website MedReef, sebuah artikel tentang perubatan di mana vaksin yang kita ada, yang kita ambil ini mempunyai statistik yang menunjukkan hampir 100% keberkesanan dalam mengelakkan sebarang komplikasi teruk. Sebagai contoh, pneumonia yang merupakan jangkitan yang membawa kepada masalah keradangan paru-paru. Gejala radang paru-paru berlaku apabila inflamasi terjadi kerana sistem imun mereka ini cuba melawan jangkitan virus tersebut. Okey, kemudian dalam kes yang lebih teruk lagi, pesakit mungkin mengalami ARDS syndrome iaitu ARDS, penyakit pernafasan akut. Ini adalah keadaan yang mengancam nyawa yang menyebabkan tahap oksigen yang rendah dalam darah.
seperti yang hangat dibualkan di media sosial kini tentang happy hypoxia, di mana pesakit ini tidak menunjukkan sebarang gejala tetapi tahap oksigen pesakit tersebut kurang daripada 95%. Keadaan ini sangat bahaya dan akhirnya dia menyebabkan banyak kegagalan organ. Okey, seterusnya, vaksin juga menunjukkan bahawa hampir 100% berkesan dalam mengelakkan kematian yang disebabkan wabak COVID-19 ini dan 75% hingga 90% berkesan dalam mengelakkan seseorang itu ditahan di ward hospital, memandangkan kapasiti penggunaan hospital terutamanya ICU yang kini sudah mencecah lebih 70%. Lebih-lebih lagi di Hospital Sungai Buloh menurut bacaan saya di akhbar online Berita Harian. Okey, kita sendiri pun tidak mahu kejadian buruk seperti kekurangan tempat untuk pesakit COVID dirawat, maka vaksin boleh menjadi salah satu penyelesaian terbaik. Okey, selepas itu 50% keberkesanan vaksin ini adalah untuk mengelakkan jangkitan tersebar. Okey, saya bagi contoh, sebagai contoh Aminah dan semua ahli keluarga beliau sudah mengambil suntikan vaksin. Kemudian Aminah ini dikatakan positif COVID-19. Peluang untuk ahli keluarga yang lain dijangkiti dan turut positif COVID adalah sangat rendah. Kerana apa? Kerana tindak balas vaksin itu sendiri yang melindungi diri kita. Jadinya, rebutlah peluang yang anda ada untuk mengambil suntikan vaksin. Abaikan segala berita palsu, video atau pesanan suara palsu berkaitan COVID dan vaksin. Tanggungjawab kita semua adalah melindungi diri sendiri dan lindung semua. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Syafiqah atas kupasan tersebut. Dengan berakhirnya penjelasan daripada panel terakhir kita tadi, maka berakhirlah sesi forum atas talian ini. Ribuan terima kasih kepada barisan panel kerana sudi bersama duduk berbincang mengenai tajuk forum kita iaitu vaksin, fakta atau auta. Nampaknya kita sudah berada di hujung forum. Akhirul kalam, yakini vaksin, jangan percaya mitos. Cepat daftarkan diri untuk mengambil vaksin demi kemaslahatan diri serta masyarakat sejagat. Ingat, mencegah lebih baik daripada merawat. Duduk rumah, jaga diri, kita jaga kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.